Okey, boleh mula ke? Boleh Ustaz. Boleh kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey, boleh Ustaz. Ya Ustaz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sekarang tiba giliran saya untuk menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan praktikum PDPP ambilan Jun 2021 bermula 7 hari bulan hingga 7 hari bulan 2 hinggalah 13 Mei 2022, iaitu selama 10 minggu. Dan kursus ni iaitu PRKA 2045, 5 kredit. Jadi kumpulan yang terlibat ialah PAI SR1, 2 dan SR3, jumlah sahaja 84 orang. Okey, sebelum saya pergi kepada tugas saya, iaitu akan menerangkan tentang RPP dan juga KOKOM. Sebelum tu saya nak tunjukkan sedikit berkaitan dengan perjalanan di mana RPP dan KOKOM akan berlaku. Okey, ini cadangan tarikh penyediaan, cadangan seperti yang ada di dalam buku panduan praktikum PDPP. Jadi saya dah buat untuk sebagai memudahkan kami pensyarah untuk melaksanakan praktikum ini. Minggu pertama praktikum akan bermula pada 7 hari bulan 2 hingga 11 hari bulan 2. Minggu yang kedua 14 hari bulan 2 hingga 18 hari bulan 2. Minggu yang ketiga 21 hari bulan 2 hingga 25 hari bulan 2. Kita stop situ dulu. Ya. Okey. Minggu pertama dengan kedua, kalau ikut di dalam buku panduan, dia akan berlaku di sini ialah LS campur dengan B dalam kurungan BS, iaitu lawatan sosial. Lawatan sosial ni ialah mula-mula sekali pensyarah akan pergi dan dia akan buat lawatan sosial. Kalau dulu dipanggil pra penyeliaan. Dan di sana pensyarah akan isi borang lawatan sosial tu yang berkaitan bersama dengan borang PR1 Bilang Teras. Jadi dia pergi melawat, buat lawatan sosial dan terus dia akan tengok dia akan lihat pengajaran PDPP dengan dia akan gunakan borang PR1. Jadi borang PR ni akan diterangkan oleh Ustaz Abdullah pada malam ni, iaitu 7.30 malam ni. Apakah isi kandungan yang akan dinilai? Okey. Jadi minggu yang pertama, minggu yang kedua ni adalah lawatan sosial untuk pensyarah bersama dengan PR1. Ini adalah cadangan. Apa-apa pun kamu akan mendengar penyelia masing-masing, bagaimana cara dia nak pergi dan juga bagaimana dia nak buat. Semua dalam buku panduan dia bagi panduan yang perlu ada untuk praktikum. Okey, minggu yang ketiga BM. BM ni ialah bimbingan maya. Selepas saja berlaku minggu pertama, minggu yang kedua, pelajar akan diberi bimbingan maya. Secara online lah, Google Meet ke, itu terpulang kepada pensyarah penyedia masing-masing.
Minggu yang keempat, minggu yang keempat ini akan bermulanya pengambilan markah. PR1 ni hanyalah sebagai bimbingan bagi pelajar. Apabila pensyarah masuk, dia akan guna borang penilaian PR1 dan dia akan berbincanglah. Dia akan berbincang apa dia kekuatan dan kelemahan semasa penyeliaan tadi tu, penyeliaan yang dia buat. Sorry ya. Okey, minggu yang keempat ni akan bermulalah pengambilan markah yang penyeliaan pengambilan markah menggunakan borang PR2 kali yang pertama. Penyeliaan 1 untuk ambil markah dia guna borang PR2 dan di sana akan bersama dengan kolaboratif. Maksudnya kolaboratif, selepas dia buat penyeliaan ni dia akan berbincang dengan pelajar, pensyarah akan berbincang dengan pelajar untuk beberapa perkara dan pensyarah masa yang ini, minggu yang keempat ni, kalau dalam ikut cadangan lah, dia akan bagi markah dan markah ni wajarannya ialah 35% daripada 100% markah praktikal. Dia ada yang pertama ni, 35%. Okey, pada minggu yang kelima, saya tak nak cakap banyak ni pasal yang mula-mula ni kerana akan dicakap oleh Ustaz Abdullah dan juga Ustazah Hamidah dan juga Ustaz Syahir nanti. Okey, minggu yang kelima ni RPP. RPP ni kecil sahaja wajaran dia, 5%. Tapi adalah penyumbang utama untuk markah praktikum secara keseluruhan. RPP hanya 5% saja. RPP ni ialah refleksi pertengahan semester yang saya akan bincangkan sekejap lagi. Dia ada penilaian dia akan menggunakan borang PR2 RPP. Okey, minggu yang ke-6, bimbingan maya co-curriculum akan dibimbing oleh pensyarah penyelia tentang co-curriculum dan dia akan menggunakan PR1 bidang co-curriculum nanti. Sebab di dalam minggu pertama, kedua dan ketiga ni pensyarah penyelia mungkin akan minta perancangan co-curriculum yang telah pun dibuat oleh pelajar. Dan juga kalau dah berlaku pada minggu pertama kedua ni dah ada co-curriculum, dia nak tengok bagaimana cara, bagaimanakah perancangan dan juga pelaksanaan dibuat. Okey, dan minggu yang ke-7 dan ke-8 ni akan diambil markah penilaian co-curriculum. Dia akan buat penilaian. Ini semua ni terpulang kepada pensyarah penyelia sebab kalaulah kawasan yang jauh hanya perlu kepada 2 kali penyeliaan atau 3 kali penyeliaan, maka pensyarah penyelia akan buat satu perubahan untuk pelajar-pelajar yang di bawah bimbingan ataupun penyeliaan dia, dan pelajar tersebut kena akurlah apa yang akan dinyatakan oleh pensyarah penyelia masing-masing tentang lawatan untuk penyeliaan. Apa yang dibuat dalam cadangan dalam panduan ni, dia melihat kepada kawasan-kawasan yang dia tidak melihat kepada kawasan-kawasan pendalaman. Hanya dia lihat kepada kawasan-kawasan yang senang dilawati oleh pensyarah penyelia. Jadi kalau ada apa-apa perubahan yang dibuat oleh pensyarah penyelia, kena ikut pensyarah penyelia masing-masing lah. Cuma kami bagi taklimat ni untuk apa isi kandungan yang perlu dibuat semasa praktikum
berjalan nanti. Okey, minggu yang ke-7-8 ni pensyarah akan buat penyediaan penilaian co-curriculum, di mana co-curriculum ni wajarannya ialah 10%. Dia perlu ambil markah sudah ni, 10%. Kali yang minggu yang 7 ke 8 ni 10% lah dia akan ambil markah menggunakan borang PR2 co-curriculum dan bersama dengan berkolaboratif dengan pelajar. Sebelum dia nak tetapkan markah, dia akan berinteraksi dengan pelajar berkaitan dengan co-curriculum. Okey, minggu yang ke-9 dan ke-10 ini penyediaan bersama dengan guru pembimbing. Ini wajaran markahnya 50%. Ini borang PR2 bidang keras ni penyediaan bersama. Jadi penyelia akan berbincang dan melihat bersama, ataupun pensyarah akan lihat kali terakhir ni, dan dia akan berbincang dengan guru pembimbing untuk penetapan markah 50% ni. Jadi habislah 10 minggu praktikum PDPP ambilan Jun 2021 ni sampai pada 13 Mei. Jadi di bawah ni warna kuning ni ialah untuk sebagai cadangan bagi guru pembimbing. Guru pembimbing tidak ada masalah sebab dia sentiasa bersama dengan pelajar di sekolah. Jadi dia tak ikut ni pun, dia nak buat bila-bila masa pun boleh. Cuma guru praktikum kita ni adalah praktikum bertema. Jadi guru pembimbing pun dah tahu dah bagaimana cara nak menyelia. Dia akan ikut tema-tema, bukan sepenuh masa ke, itu ikut cara dia lah. Begitu juga dengan pensyarah. Kalau dekat-dekat, kita akan ikut tema-tema yang perkemaskan satu-satu tema yang ada di dalam praktikum. Tapi kalaulah berjauh semua sekali, yang memerlukan kepada masa yang singkat dan juga melihat kepada kepayahan untuk sampai, mungkin akan dimodify sikit lah. Jelas yang cadangan ni, bentuk-bentuk yang penyediaan. Jadi minggu yang kelima ni, RPP ni memang akan dijalankan minggu yang kelima. Saya dengar daripada ketua unit praktikum, dia cakap RPP ni akan diadakan pada minggu yang kelima. Okey, seterusnya ini adalah saya buat catatan sikit. Cuti sekolah dia mula 26 hingga 20 hari bulan 3. Itu tidak dikira lah. Dia dalam cadangan di atas tadi tu, kita pun dia ambil kira cuti. Dan juga cuti hari raya Aidilfitri nanti bulan 5 tu, 3 hari bulan 5, 96 hari bulan 5. Tapi 2 tu masih lagi sekolah. 2 hari bulan 5 tu ada sekolah. Ada setengah sekolah, dia ambil cuti peristiwa ataupun cuti sekolah masing-masing lah. Kan? Jadi sebab itulah minggu yang ke-10 tu dia start 9 hari bulan. Jadi kita dah ambil kira semua cuti. Ini singkatan yang ada dalam cadangan cadangan ni tadi, yang ada dalam cadangan Allah. Yang ada dalam cadangan penyediaan ni, LS tu lawatan sosial, B dalam kurungan tu bimbingan bersemuka. Kalau BS ni bimbingan bersemuka minggu pertama kedua tadi tu. P2 tu penilaian co-curriculum yang kedua, ataupun penilaian P2 ni penilaian co-curriculum yang kedua, penilaian co-curriculum. RPP refleksi pertengahan tahun, BM bimbingan maya, P kolaboratif, P1 tu penyediaan satu untuk markah pertama praktikum tadi tu, ni 35% ni. Ini 35% ni. Lepas tu penyediaan PB tu ialah penyediaan bersama. Ini wajaran markah praktikum secara keseluruhan 35, P1 35, penyediaan bersama 50, Pokom 10%,
RPP 5%, jumlah 100%. Okey, jelas yang ni? Yang tiga ni jelas tak? Jelas tak? Jelas Ini pun penting juga ni, markah ni. Sebab kalau kurang di mana-mana, dia akan kurang pada grade nantilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada, saya kalau boleh saya nak ambil paling singkat sekali. Sebab ini tak berapa payah sangat. Okey, refleksi pertengahan praktikum, RPP, ringkasnya ialah RPP wajaran markah 5%. Okey, praktikum PDPP, pelajar wajib melaksanakan RPP dan sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. Ini prasyarat untuk lulus praktikum dan wajib dibuat ataupun wajib dilaksanakan. RPP perlu diselesaikan sebelum tamat tempoh praktikum. Jadi yang telah ditetapkan oleh ada problem. Sekejap saya ada apa ni, KJ Academic call sekejap. Sekejap
Okey, kita sambung. Okey, pensyarah bidang teras dan teras ini pensyarah yang berperanan sebagai panel penilai dan bertanggungjawab untuk mengendalikan RPP. Antara tanggungjawab pensyarah ini ialah menilai pembentangan pelajar, merekodkan markah RPP, memastikan kehadiran pelajar, memastikan semua pelajar melaksanakan pembentangan RPP, menyerahkan borang penilaian RPP kepada unit praktikal. Okey, RPP ni minggu yang kelima tu pelajar akan dipanggil ke IPG dan akan berkumpul mengikut pensyarah penyelia masing-masing. Dan jadi semasa bersama pensyarah penyelia tu, pelajar akan membentang refleksi pertengahan praktikum untuk dinilai oleh pensyarah penyelia yang di pensyarah penyelia masing-masing lah kan. Jadi akan disediakan satu tempat. Okey, bawah saya ada 9 orang. Jadi 9 orang dalam 2 hari akan membuat pembentangan RPP. Dan di situ saya akan menilai dan ambil markah untuk 5%. Tapi markahnya 100%. Wajarannya 5%. Boleh faham kan? Okey, ada apa nak tanya pasal yang ni? Slide ni. Boleh tanya terus. Maksudnya Ustaz, pembentangan tu kena buat bersemuka Ustaz? Bersemuka. Kalau sebelum ni kita buat dalam secara maya. Tapi sekarang ini dah okey dah, dah pasang 4 dan semua pelajar pun dah masuk kampus. Jadi keputusannya dia akan panggil pelajar masuk dan kita akan buat pembentangan secara bersemuka, dan selepas bentang tu ada soal jawab. Soal jawab tu dia ambil kira markah juga. Dia akan buat benda ni dalam masa 2 hari. Datang kampus Gaya lah Ustaz ya? Ya, datang ke kampus lah. Masa minggu yang kelima tu, dalam perbincangan hari tu, minggu kelima, pelajar dalam cuti. Jadi bolehlah panggil pada PDPT masuk sini untuk menggunakan kelas-kelas, sebab kita ni kan ramai, 84 orang. Jadi akan disediakan satu kawasan ataupun satu kelas untuk seorang pensyarah penyelia bersama dengan pelajar-pelajarnya untuk pembentangan RPP, refleksi pertengahan semester. Okey, ada lagi di sini? Ustaz, Ya. dijangka 30 dan 31 hari bulan 3 kan? Kalau salah, kalau ikut dalam minggu tu tadi, kalau ikut dalam ini, dalam lebih kurang gini lah ni, dalam 28 hingga 1 bulan 4 ni. Okey. Nanti Nak tanya, kita akan keluarkan surat untuk pemberitahuan tentang RPP. Kebiasaannya dia orang akan bagi taklimat juga. Dan dia orang akan, kalau yang suruh datang sini tu, dia akan mengeluarkan surat kepada pihak sekolah untuk membenarkan pelajar masuk dalam ni untuk tugasan RPP. Ustaz, Ya. kalau kata tarikh tersebut pelajar tidak dapat hadir macam mana Ustaz? Macam saya sebenarnya 31 hari bulan tu due date isi saya bersalin Ustaz. Itu kena bincang dengan penyelaras PDPP dan juga unit praktikum lah. Okay, baik, Ustaz. Saya tak boleh buat keputusan kalau benda tu. Ini hal-hal pentadbiran, kena tanya Ustazah Hamidah dan juga ketua unit praktikum. Nanti bincang dengan Ustazah Hamidah dan juga unit praktikum. Okey Ustaz, Ya. maksud bentang tu kita kena buat slide, lepas tu kita present guna ni ke? Ya, nanti di bawah nanti akan diterangkan bagaimana bentuk benda yang perlu ditulis dalam tu. Dan jangan risau, saya akan bagi satu contoh RPP.
biasanya guna slide PowerPoint je. Apa yang perlu ada dalam slide PowerPoint itu saya akan terangkan nanti. Saya akan terangkan sekali dengan dia punya skema pemarkahan dia. Apa yang perlu ada. Okey, kalau tak ada saya beralih kepada seterusnya. Okey, pelaksanaan proses pelaksanaan RPP. Pelaksanaan RPP dijalankan oleh IPG masing-masing lah, kan. Jadi IPG kita akan jalankan juga pelaksanaan RPP ni. Cadangan dia minggu yang kelima lah. Semua sebelum ni pun dia buat minggu yang kelima. Dan juga bergantung kepada kekosongan yang ada di dalam IPG lah. Kecuali ada apa-apa perubahan akan dimaklumkan nanti kemudian. Okey, tempoh pelaksanaan RPP dilaksanakan dalam tempoh 2 hari secara berkumpulan. Kumpulan lah, misalnya bawah saya ada 9 orang, kita akan buat secara berkumpulan, seorang-seorang akan bentang, kan? Diorang akan tengoklah bagaimana pembentangan ahli dalam kumpulan. Okey, tempoh pembentangan RPP ialah setengah jam seorang, 30 minit. 15 bentang, 15 minit membentang, dan 15 minit sesi soal jawab. Dia bentang 15 minit, lepas tu 15 minit lagi sesi soal jawab. Okey, seterusnya dia kata pensyarah penyelia akan dilantik sebagai panel penilai. Jadi pensyarah yang menyelia dia pelajar tu akan jadi panel penilai lah, kan. Dia akan buat bertanggungjawab membuat penilaian pembentangan, berada sepanjang tempoh penilaian pembentangan. Penilaian dibuat oleh panel penilai dan penyelarasan markah antara panel perlu dilaksanakan selepas tamat sesi pembentangan. Ini hal pensyarah lah, dia akan buat penyelarasan markah. Dokumen yang berkaitan dengan pembentang RPP perlu diserahkan kepada pensyarah penyelia pelajar berkenaan. Jadi sebelum bentang tu, pelajar kena serahkan dokumen pembentangan tu kepada pensyarah penyelia. Sebab dia akan tengok dulu sebelum dia akan lihat pembentangan nanti. Malah tahu hantar lain, bentang lain. Ada juga begitu, kan? Okey, yang kelima, markah akhir RPP disediakan oleh pensyarah penyelia masing-masing. Selewat-lewat minggu nanti hal pensyarah penyelia dengan unit praktikum lah. Unit praktikum akan minta markah RPP ini selewat-lewatnya pada minggu yang ke-7. Pensyarah penyelia akan tamatkan markah RPP itu sebelum minggu yang ke-7. Okey, seterusnya okey, ini penilaian RPP penilaian RPP markah dia 100%. Dalam borang PR2 RPP, menggunakan borang PR2 RPP itu markah dia 100%, wajaran dia 5%. 5% saja. Sikit tapi amat berguna. Okey, komponen dan aspek yang dinilai. Jadi kandungan penilaian untuk RPP ni dia akan berpandukan kepada apa yang saya tayangkan. Komponen A, liputan dan kandungan, kan? Apa maksud 40% di sini? Markah daripada markah 100% ni 40% untuk liputan dan kandungan. Ini 40%. Okey, aspek apa yang dalam komponen ni yang dinilai? Pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG diaplikasikan di sekolah. Dalam kandungan isi RPP dia tu, dia akan terangkan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang dia dapat di IPG. Apa dia? Dari segi kaedahnya, strateginya yang dia gunakan dalam masa praktikum dia. Okey, yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Dia akan nyatakan semasa dia menjalani praktikum tu,
menggunakan ilmu-ilmu yang telah dipelajari, apakah kemahiran-kemahiran baru yang diperolehi hasil daripada praktikum yang dijalankan selama 4 minggu tu. Jadi setengah praktikum sudah, apakah kemahiran baru yang diperolehi hasil daripada ilmu-ilmu yang dipelajari di IPG, dan juga apa yang dieksplor sendiri, nota-nota dan juga maklumat-maklumat yang telah pun diberikan oleh pensyarah. Okey, yang ketiga, dalam bahagian A liputan kandungan ini juga dia akan lihat ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Apakah ilmu binaan? Ilmu sendiri yang boleh dia createkan hasil daripada pengetahuan dia yang dia belajar semasa di IPG. Dan juga kemahiran inovasi yang dihasilkan. Apa inovasi yang dihasilkan semasa di sekolah? Apa yang dia buat inovasi? Inovasi dalam PDP lah kan, ataupun inovasi yang macam pertandingan pun boleh juga, tapi ada kaitan dengan pendidikan lah, PMP. Dia buat sesuatu pembaharuan dengan cara yang sendiri, dengan ilmu yang dia ada. Dia buat satu inovasi untuk PDP contohnya. Lepas tu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Dalam liputan isi kandungan tu, dia akan bagi komen dan juga reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Dalam isi kandungan RPT tu. Ini liputan kandungan. Kandungannya sikit je, tapi 15 minit je pembentangan tu. Tapi mesti kena padat. Pengetahuan, kemahiran yang dia belajar selama 2 semester tu diaplikasikan di sekolah. Apa yang boleh dia aplikasikan? Selepas saja pembentangan tu, ada soal jawab di antara pensyarah dengan pelajar tentang apa yang dia bentang tu. Jadi dia kena tahu, supaya tidak kadang-kadang dia ambil daripada mana-mana dia buat, dia tak tahu apa pun dia buat. Jadi untuk memastikan pelajar tu tahu apa yang dia cakap, apa yang dia tulis, jadi pensyarah akan bersoal jawab berkaitan dengan apa yang dibuat oleh pelajar tersebut. Okey, komponen yang kedua yang akan dinilai ialah kualiti pembentangan, 20%. Kualiti pembentangan 20%. Okey, mesti analitik. Kan, analitik ni detail. Kan, dia ada detail. Contohnya pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan apa yang dia laksana, aplikasikan di sekolah. Dia kena jelaskan satu-satu. Kemahiran macam mana yang dia buat? Kemahiran kolaboratif ke? Kemahiran komunikasi ke? Kalau kemahiran kolaboratif, apa yang dia gunakan semasa PDP di sekolah dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari? Apakah aktiviti dalam kemahiran kolaboratif yang dia buat? Kan? Yang berkaitan dengan aspek-aspek pembelajaran masa kini contohnya. Ilmu binaan apa yang dia dapat? Mesti analitik, mesti kena detail, kan? Payah sikit. Dia kena detail pelaksanaan apa yang dibuat dalam kandungan RCP dia tu. Yang kedua, kritis dan kreatif. Okey, PowerPoint yang dia buat, PowerPoint tu kreatif dan kritis, kan? Ayat-ayat yang dibina tu ialah ayat yang kritis dan kreatif. Dan juga ada unsur-unsur kebat dan pemikiran reflektif. Ini tak payah saya cakap banyak, nanti jadi kuliah pula, kan? Apa itu kebat, apa itu kritis, kreatif, apa itu pemikiran reflektif, kan? Okey, yang seterusnya ialah organisasi maklumat. Okey, kandungan yang dia buat tadi tu mesti susun atur dan kemas
mana yang dulu, mana yang kemudian. Jangan yang nombor 2 duduk nombor 1. Jadi pusing habis. Mesti coherent, kan? Yang ketiga jelas. Kena jelas. Tak boleh kabur-kabur dalam apa yang dia nyatakan dalam isi kandungan. Dan juga ada ilustrasi. Contohnya, dia cakap, contohlah kan, kita ambil contoh ilmu dan binaan. Dia buat sesuatu tentang bagaimana nak meningkatkan semangat murid. Dia buat anugerah ganjaran ECJ, anugerah penyiasat terhebat ke apa ke, kan. Macam-macam lah untuk nak meningkatkan semangat murid, contoh dalam ilmu dan binaan. Ataupun pengetahuan baru. Apa dia pengetahuan baru yang dia pelajari semasa praktikum? Contohnya kawalan kelas. Jadi kawalan kelas, peraturan kelas, kan? Bagaimana dia buat? Selama ni dia tak buat benda tu. Tapi apabila dia belajar, dia dapat satu pengetahuan baru, pengetahuan yang daripada dia belajar di IPG, ada kemahiran baru yang dia buat. Bagaimana cara nak mengawal kelas, kan? Dia bagi give me 5 ke, ataupun dia angkat 2 jari ke, kan? Jadi dia kena terangkan secara detail. Dan ilustrasi tentang apa yang dia nyatakan tu. Kalau ada benda misalnya bagaimana cara dia buat benda tu, dia boleh tunjukkan dalam slide PowerPoint dia secara jelas. Okey, komponen yang keempat yang dinilai dalam RPP ni ialah komunikasi. Komunikasi ni ialah semasa pembentangan tu, dia akan dinilai 20%. Yang pertama, aspek yang akan dinilai ialah kemahiran bahasa, kan? Cara dia, bahasa yang dia gunakan dalam membuat penerangan tentang RPP dia tu. Bahasa yang jelas lah, bahasa Melayu yang jelas, dan tidak berbelit-belit lah, kan? Yang kedua, intonasi suara. Intonasi suara kena ada dalam pembentangan RPP ni. Dan yang ketiga ialah kejelasan, jelas, kan? Apa yang dia cakap tu jelas, tidak ada kekaburan. Okey, ada 4 aspek ataupun komponen besar yang akan dinilai dalam RPP yang akan dijalankan pada minggu yang kelima. Okey, yang seterusnya ini detail dia, kan? Detail dia ni saya ambil daripada skema pemarkahan. Saya rasa kamu pun boleh lihat dalam dalam lampiran borang yang telah pun dibagi oleh unit praktikum. Ada kan unit praktikum bagi yang lampiran borang-borang tu? Ada tak? Halo? Borang yang mana Ustaz? Borang ada link URL yang Google Drive tu. Saya nampak ada SR3 ada tu. Dalam Google Drive tu Ustaz, ada dia. Yang Google Drive tu kan ada yang lampiran borang-borang yang dia bagi. Ada. Kan? Ini mesti tak tengok. Oh Ustaz, borang PR1 tu, dia saya dah check tu macam tak ada tu Ustaz. Tak apa, borang-borang tu sebenarnya pensyarah yang perlu ada. Oh, okey. Pelajar ni hanyalah yang benda-benda yang tidak ada sangkut paut dengan penilaian. Jadi yang kita bubuh dalam fail semakkan fail tu kan dia ada borang PR tu. Jadi cek pensyarah isi tu nanti dia bagi kat kita balik kan untuk kita simpan dalam fail. Satu salinan masukkan dalam folder portfolio. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Kalau dulu dia ada copy. Dia ada macam ada apa tu? Ada kita tulis tu dia copy sekali.
Tapi sekarang ni tak ada dah. Jadi selepas pensyarah tulis tu, dia akan photostat bagi dengan photostat satu salinan untuk simpanan dia, dan yang asal tu dia akan bagi dengan antum untuk masukkan dalam borang portfolio. PR1 je yang boleh bagi dengan pelajar. PR2 tu dia tak akan bagi sebab PR2 tu ada markah. Ada komponen markah. Jadi PR2 tu hanya untuk pensyarah saja dengan guru pembimbing. Guru pembimbing pun PR tu semua dia mesti kena ada. Mana pasti kadang-kadang guru pembimbing ni dia minta dengan pelajar. Sebab itulah kalau apa ni yang unit praktikum bagi dengan pelajar, dan kadang-kadang dia pesan suruh bagi dengan borang-borang tersebut dengan guru pembimbing. Mungkin masa taklimat tu guru pembimbing tak masuk ke, tak faham ke, tak dapat nak menyertai ke, tak tahu nak ambil kat mana ke. Jadi unit praktikum akan bagi dengan pelajar. Macam dia masuk dalam Google Drive tu kan banyak benda yang tidak ada sangkut paut dengan pelajar sebenarnya. Jadi untuk guru pembimbing dan pensyarah penyedia. Jadi jangan risau bab tu. Okey, yang ini saya ambil detail daripada skema. Saya ambil yang bagus saja. Saya ambil yang tahap 5. Bagaimana cara dia nak mendapat tahap 5 dalam RPT? Okey. Liputan dan kandungan, aspek yang kita bincang di atas tadi tu, liputan dan kandungan. Bagaimana liputan dan kandungan ni yang boleh capai tahap 5? Tahap 5 ni paling tinggi kalau markah full, kan? Okey, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasi di sekolah, aspek tadi tu. Okey, bagaimana nak tahap 5? Telah mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran sedia ada di sekolah dengan sangat cemerlang, kan? Kalau dia aplikasi pengetahuan apa yang dia belajar tu, dia cakap, dia ceritakan ini ada buktinya, dia buat, dan soal jawab yang soal jawab di antara pensyarah dengan pelajar, memang dia boleh jawab apa yang dia buat dengan confidentnya, insya-Allah dia akan dapat tahap 5. Kan? 4 dengan 5 lah yang perlu ada pada setiap pelajar untuk markah. Semualah markah yang dalam praktikum. Kalau 1, 2, 3 tu dia akan jatuh banyak tu nanti. Kan? Jadi saya harap grup ni 84 orang ni jangan ada lah yang ada B, grade B ataupun B tolak ke, paling teruk pun B campur, kan? Sebab keputusan praktikum ni juga memain peranan dalam dalam pelantikan rasmi oleh STP. Mungkin ada lagi temuduga dan sebagainya. Sekarang ni minta macam-macam, kan? Dan dia tengok macam-macam, dan SPP sekarang ni dia boleh direct minta keputusan apa ni, praktikum, keputusan akademik, kan? Jadi dia akan nilai juga dari segi aspek tu. Okey, yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi itu telah memperolehi dengan sangat cemerlang pengetahuan dan kemahiran baru. Semua sangat ni kalau tahap 5 lah. Kalau tahap 4 tu baik je lah, kan? Ilmu binaan yang dihasilkan tu menghasilkan dengan sangat cemerlang, kan? Komen dan reaksi terhadap pengalaman, komen yang dia buat tu dapat menilai dan menghubung kaitkan pengalaman mengajar di sekolah pada tahap yang sangat cemerlang. Dia dapat nilai sebelum dia mendapat pendidikan pedagogi ataupun pendidikan di IPG untuk diploma pendidikan ni dengan yang sebelum ni, kan? Dia boleh komen tu pengalaman dia mengajar sebelum dan selepas dia mendapat latihan, kan? Jelas. Dia tidak berpura-pura lah, dia tidak kata create lakonan ke dan sebagainya kan untuk nak cakap tu, sebab pensyarah boleh tahu apabila dia soal jawab di depan, dia akan tanya, kan, apakah nilai hukum kait ataupun
hubung kait pengalaman mengajar di sekolah pada tahap sebelum dan selepas menjalani kursus PDPP ni kan, sebelum jalani kursus dan selepas jalani kursus selama 2 semester kan. Okey, yang seterusnya kualiti ni, kalau kualiti yang baik ialah analitik. Aspek analitik berupaya menganalisis dan menilai isu-isu yang difokuskan dengan amat cemerlang. Sebab tu saya kata dengan terperinci kan. Kalau dia buat satu benda, dia cakap, dia tulis dalam isi kandungan tu dengan secara terperinci. Kalau kemahiran baru, ilmu binaan baru, apa dia ilmu yang dia dapat secara terperinci. Dia kupas isu-isu, dia fokus macam mana. Lepas tu kritis dan kreatif, sangat kritis dalam membincangkan isu-isu yang difokuskan. Jadi out of the box lah, dia punya luar kotak sikit, dia punya ilmu yang dia dapat tu dan dia aplikasikan di sekolah, dia advance sikit kan. Dan kreativiti persembahan, dia tengok jugalah kreatif dari segi persembahan. Ada buat persembahan tu seronok, kita tengok persembahan yang slide PowerPoint dia tu seronok kan, bukan sakit mata dia. Okey, pemikiran reflektif ni, kemahiran berfikiran aras tinggi kebak ni mengaplikasikan elemen kebak amat cemerlang. Dalam tu kalau dia nak elemen kebak dalam pembentangan dia tu, dia carilah kan macam mana untuk nak kebakkan dia punya pembentangan dia tu kan. Pemikiran reflektif berupaya menganalisis dan menilai kekuatan dan kekurangan serta merancang untuk membuat tindakan penambahbaikan. Bukan sahaja dia terangkan dalam isi kandungan tadi kekuatan, tapi dia terangkan kekurangan. Tapi apabila terangkan kekurangan, ada penambahbaikan yang dia rancang untuk buat ataupun yang telah pun dia buat sebelum habis praktikal. Itu maksud pemikiran reflektif. Dia analisis dan nilai apa yang dia aplikasi dari segi kekuatan dan juga kelemahan dan juga kekurangan. Okey, seterusnya ialah organisasi maklumat. Susun atur macam mana organisasi maklumat persembahan sangat teratur dan sangat kemas. Koheren ni maklumat persembahan sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Dia ada susunan, dia tu ada kaitan. Slide 1, slide 2, lepas tu kalau ada lagi sangkut paut, dia buat link, hyperlink dan sebagainya kan. Jadi jelaslah, puas hati kalau kita lihat pembentangan dia tu jelas dan juga faham apa yang disampaikan. Jelas, maklumat persembahan sangat jelas, ilustrasi persembahan sangat sesuai, sangat kreatif dan sangat menarik. Dari segi warnanya, dari segi tulisannya kan. Semua dikira ni. Aspek ni tadi mewakili 20% tadi kan. Okey, komunikasi pula ialah kemahiran berbahasa, penggunaan bahasa yang tepat. Masa dia buat persembahan tu, guna bahasa yang tepat, gramatis dan amat lancar semasa menjelaskan idea, isu ketika penyampaian. Yang kedua, aspek intonasi suara ni menggunakan intonasi suara yang amat sesuai semasa menjelaskan idea, isu ketika penyampaian. Kejelasan idea, isu yang disampaikan sangat jelas. Barulah dapat markah ke maksimumnya kalau ikut apa yang telah pun diterangkan dalam slide ni. Kalau kurang, contohnya penggunaan bahasa yang kurang tepat, maka dia akan berada di bawah tahap 1 contoh. 1 ataupun 2. Kalaulah penggunaan bahasa yang agak tepat, itu pun akan turun daripada skala 5 kepada skala 4. Kan? Kalaulah penggunaan bahasa yang tidak tepat, skala 1 sahaja. Ini bukan sahaja RPG, PR1, PR2 pun dia ada skala kan? Dan skala 1 dan 2 tu memang teruk. 1, 2, 3. Kalau 4 dengan 5 tu, okey, Alhamdulillah. Yang baiknya ialah skala 5 lah kan.
markah dia tinggi. Okey, RPP habis. Jadi nanti ujung sajalah saya tayangkan bagaimana bentuk RPP yang dibuat oleh pelajar-pelajar sebelum ni. Pada minggu yang kelima, pembentangan refleksi pertengahan praktikal. Okey, sebelum saya pergi kepada co-curriculum, ada apa-apa nak tanya pasal RPP? Ada? Dan jangan risau, saya akan bagi contoh contoh RPP saya akan masukkan dalam grup Saya akan bagi dengan KO masukkan dalam grup masing-masing sebagai panduan. Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum saya pergi pada Kokom? Ustaz, RPP ni kita perlu sediakan fail khas atau masukkan dalam portfolio? RPP tak ada. Dia buat apa je, folder PowerPoint saja. Lepas tu sebelum pembentangan bagi dengan pensyarah penilaian. Lepas tu simpan je lah, simpan dalam portfolio tu, simpan lah di mana-mana. Ada buat dalam satu satu tempat dalam portfolio praktikal tu untuk bahan-bahan pembentangan RPP. Sebab kalau dengan pensyarah dah ada dah satu salinan, dia tahu dah apa yang dia buat dan telah pun dibentang dan akan dibuat akan direkod nanti. Ada apa lagi? Sebelum saya pergi kepada Kokom, tak ada. Kalau tak ada, saya terus kepada pelaksanaan co-curriculum dalam praktikum. Okey, co-curriculum ni wajaran markah seperti yang awal-awal saya cakap tadi, wajaran markah ialah 10%. Okey, garis panduan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Okey, satu, dia boleh pilih sukan dan permainan. Okey, panduan penglibatan dia melibatkan diri dalam latihan dan persiapan pasukan macam-macam lah, membantu guru penasihat. Ini boleh baca sebab saya rasa benda ni dah dibagi oleh unit praktikum masa taklimat praktikum hari tu. Ada dia orang bagi ke? Ada, saya ada. Sudah ada, jadi saya tak perlu panjang-panjang cerita. Cuma yang saya nak khususnya ialah RPH, Kokom. Okey, satu sukan permainan, yang kedua unit uniform. Sebab dalam borang tu dia ada 4. Dia ada 4 borang co-curriculum tu. Dia ada 4 aktiviti Kokom. Jadi boleh pilih lah, bukan ambil 4, ambil 1 ke 2 ke, cukup lah kan. Fokus pada 1 ataupun 2. Kadang-kadang sekolah ni, kalau di sekolah ni, kalau ikut yang sekolah punya tu, minggu ni sukan permainan, minggu depan unit uniform kan, minggu sekali lagi kelab dan persatuan, minggu sekali lagi apa lagi 3 ke 4 di sekolah. Ini unit uniform. Lepas tu aktiviti lain lah, aktiviti lain 3, biasa 3 je kan, ambil 2 je ataupun 1 je, fokus pada 1 je, tak payah banyak-banyak, nanti sakit kepala, banyak lagi benda nak kena buat. Ini belum lagi sampai pada taklimat untuk PRP
satu nanti yang ada kaitan dengan pentaksiran dan sebagainya tu, dan juga RPH. Lepas tu apa ni, jurnal nak kena buat, refleksi, banyak lagi nak kena buat. Jadi apa ni, untuk Kokom ni pilih satu ataupun dua sahaja, ataupun satu. Dan juga kalau ada aktiviti tambahan kan yang melibatkan antum, seperti jogaton dan sebagainya, merentah desa, hari terbuka, pasaria, sukaneka boleh masuk dalam aktiviti co-curriculum. Dalam minggu tersebut contohnya tak ada benda ni dibuat. Jadi tukar kan, laporannya buat yang benda ni, aktiviti yang tambahan, dikira minggu tersebut. Tak ada masalah. Cuma buat kena ada dokumentasi lah kan. Siap dengan ada surat yang berkaitan dengan buat jogaton, contohnya minggu tu minggu jogaton, ataupun merentah desa, ataupun hari terbuka, ataupun ada pasaria atau sukaneka, ataupun aktiviti lain yang melibatkan co-curriculum. Okey, yang seterusnya ialah sukan permainan kan. Sukan permainan pun Kokom juga, melibatkan Kokom juga. Jadi yang nampak sangat yang betul, yang ada betul di sekolah ni ialah pertama, yang pertama tadi tu sukan permainan. Sukan permainan. Okey, yang kedua unit uniform. Dan yang ketiga aktiviti tambahan. Okey, ini terkopi. Sorry ya. Jadi itu je lah yang pilih lah, sama ada sukan permainan ataupun unit uniform ataupun aktiviti tambahan yang ada. Kalau tak ada aktiviti tambahan ni, sukan permainan, satu lagi kelab dan persatuan kan, kelab dan persatuan. Saya tak termasuk dalam ni, kelab dan persatuan. Jadi kalau ada tiga tu, pilih satu ataupun dua je, senang. Atau nak senang lagi, pilih satu aja, sebab nak kena buat dia punya rancangan selama 10 minggu tu lah, kena buat juga. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada laporan aktiviti Kokom. Seperti mana borang yang dibagi oleh unit praktikum tu. Borang ni setiap minggu kena isi laporan aktiviti co-curriculum. Maklumat yang perlu diisinya ialah nama pelajar, jenis, persatuan, sukan atau unit uniform. Tiga benda ni. Kalau dia ada itu, dia buat satuan, dia tulis satuan apa, kelab apa. Kalau sukan apa, permainan apa, unit uniform apa. Lepas tu aktiviti apa dia, tarikh bila, masa, tempat, nama guru penasihat co-curriculum ataupun penganjur. Kalau ada aktiviti yang melibatkan tambahan tadi tu pun isi ni je kan. Lepas tu bilangan pelajar. Objektif. Apa objektif? Laporan. Kan? Bagi lapor sikit. Macam mana? Lepas tu ulasan guru pembimbing. Tanda tangan pelajar, tanda tangan penasihat co-curriculum. Nama penasihat co-curriculum. Tarikh. Jadi setiap minggu kalau ada lah aktiviti tambahan ni, ni aktiviti tambahan ni, senang, isi aja, tak payah buat RPH di sini kan. Sebab ini tak perlu kepada RPH. Sebab melibatkan aktiviti tambahan ni, jogaton ni melibatkan ramai semua kan. Jadi buat isi dalam laporan ni aja. Laporan aktiviti Kokom untuk minggu ke berapa tu ada jogaton di sana. Isi ni aja. Tak payah buat RPH. Tetapi kalau hari lain, hari yang ada Kokom, mesti ada RPH. Dan laporan ni pun mesti kena isi.
RPS tu dia detail, tapi laporan di sini dia ringkas. Aktiviti apa hari itu? Contohnya sukan permainan bola sepak contoh. Aktiviti bola sepak, tarikh, masa permainan bola sepak, masa, tempat. Lepas tu objektif apa dia? Objektif tu ambil daripada RPS yang dibuat. Itulah sikit. Lepas tu laporan ringkas di sini. Lepas tu guru pembimbing akan buat ulasan. Laporan ni memang yang ada dalam buku panduan. Jadi nak kena lapor lah, kena buat, kena isi juga. Secara ringkas. Tapi kena ada 10. Kalau 10 minggu, 10 ni laporan mesti kena ada dalam semasa praktikum. Dan disimpan dalam portfolio. Yang kokom dalam portfolio praktikum. Ada dia punya bahagian dia tu. Dalam senarai semak tu ada kan kokom. Okey, seterusnya yang penting, yang ini dah habis. Sebelum saya pergi pada RPH, ada apa-apa nak tanya pasal co-curriculum? Ustaz, macam Ustaz kata kalau 10 minggu, jadi 10 minggu lah kokom kan. Tapi kalau macam kami ni kan 3 minggu pertama ni kan dalam fasa ketiga sekolah 2021. Jadi rasanya sekolah memang takkan anjurkan kokom lah sebab yang sesi 2021 dah habis kan. Dia ganti apa? Ada ganti apa-apa? Memang setakat ni tak ada dengar lah, memang tak ada perancangan pun ke arah nak buat kokom langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katalah nanti bermula sesi 2022, minggu yang keempat nanti kan praktikum kami tu, andainya sebab kami pun tak dengar lagi apa ketetapan daripada JPN ke ataupun KPM tentang pelaksanaan secara fizikal untuk kokom. Jadi kalau katalah masih belum dibenarkan aktiviti kokom secara fizikal, macam mana? Kami kena buat juga ke ataupun ada cara lain? Betul, kena buat. Kena buat. Walaupun kalau tidak dibenarkan. Kalau tak dibenarkan, kami kena buat juga. Kena buat. Mengajar teori je. Maksudnya peruntukan masa tu katalah kan biasa lepas waktu sekolah kan. Jadi kami kena hold sebahagian murid yang kami punya sasaran tu untuk tunggu begitu. Yalah. Tak kira lah, walaupun misalnya biasanya buat waktu petang kalau kokom kan. Betul. Tengok keadaan. Kalau misal dia tak bagi secara fizikal dan kokom ditiadakan kan, ataupun dia tidak bagi buat kokom, mesti ada alternatif. Sebab kokom ni penting juga. Biasa dia online lah Ustaz. Mesti ada alternatif lain. Kebiasaan kalau buat online, buat secara online. Sebab yang sebelum ni saya minta dia orang buat secara online, tapi teori je lah. Dan dia tunjuk contohnya, contohnya kalau misalnya ada online, modified RPS dia secara online kan. RPS mesti kalau kita mengajar mesti kena ada rancangan pengajaran harian kan. Kalau mengajar tak ada apa-apa benda yang kita rancang, perancangan dan sebagainya itu dia tak panggil PDP komplit lah kan. Dan mesti kena ada dokumentasi. Jadi kita buat RPS untuk kokom yang secara online. Contohnya kita nak mengajar permainan bola sepak kan. Yang pertama sekali kita ajar, contoh hari ini tajuk yang kita akan ajar ialah tendangan leret kan. Patutnya kita ajar secara bersemuka bagaimana cara nak tendang kan. Jadi disebabkan oleh tak boleh secara fizikal, secara online, kita akan mengajar secara online ini. Yang pertama sekali kita cakap teori bagaimana cara nak pelajar dapat buat melakukan tendangan secara leret contohnya kan. Menggunakan kaki, kedudukan kaki macam mana. Jadi untuk ABM dia, untuk sebagai sokongan kepada apa yang kita nak buat tadi, kita boleh tayangkan gambar bagaimana cara tendangan menggunakan perut kaki contohnya
Bagaimana cara nak jadikan bola supaya lerek kan? Mesti menggunakan kaki hadapan tu secara straight contohnya. Begitu je. Masa terpulang kepada entah kan. Kalau rasa macam setengah jam, sejam tu terlampau lama secara online contohnya, buat satu slot untuk setengah jam ataupun 25 minit tu, asalkan co-curriculum berlaku. Co-curriculum berlaku semasa dalam latihan praktikal. Itu sekiranya tidak ada fizikal. Okay, baik Ustaz. Satu Dan lagi, benda Ustaz. ni kena maklum lah dengan grup pensyarah penyelia. Ni saya buat kokom gini. Sekali seminggu je. Ustaz, untuk laporan ni kena cop takbir ke Ustaz? Ya, dalam tu ada lah saya tulis. Tak ada tanda tangan penasihat kokom. Penasihat co-curriculum. Ataupun baik. misalnya entah ambil bola sepak tu, cikgu mana yang mengajar yang bola sepak tu, mungkin entah ambil yang dia punya, nanti tanda tangan dia lah, ataupun tanda tangan guru pembimbing je, nak pastikan bahawasanya pelajar ni buat co-curriculum. Tapi kalau RPH tu kena hantar dengan pentadbir. Kalau yang ni, kalau kokom ni tak apa, untuk pensyarah pembimbing, ataupun kalau nak standard sekira, pergi jumpa fikir kokom, tanda tangan pun boleh kan. Ataupun penasihat tetap untuk sesuatu kokom tu, permainan tu, atau kalau anda ambil permainan, mesti ada penasihat cikgu yang dah tetap dah kan. Ataupun sekolah tu tak ada guru yang pegang tu, dia je yang pegang, tanda tangan guru pembimbing je lah. Sebagai entah dah jadi penasihat kokom kan, jadi tanda tangan entah dah ada sini pelajar ni, dan ambil tanda tangan guru pembimbing je ni di penasihat ni. Boleh? Boleh Ustaz? Ustaz nak tanya, yang ada tempoh masa ke pelaksanaan aktiviti kokom tu? Dia kena sejam? Sekolah lah, biasanya sekolah 1 jam. Itulah sebab macam sekolah saya ni memang sekarang ni memang aktiviti kurikulum tu ditiadakan lah. Sebab kalau ikutkan Rabu tu 2 waktu pertama tu koko. Cuma sekarang ni sebab koko tak dibenarkan, so yang 2 waktu pertama tu dia anjak lah waktu kelas dia awalkan 2 waktu. Dia buat masa kelas ke kokom? Dia ada macam 2 waktu. Dia 2 waktu pertama. Dia 2 waktu. So sekarang ni memang ditiadakan. So dia anjak lah yang macam Tapi sepatutnya yang yang kelas. kebiasaan ni, kalau yang masuk dalam jadual, kalau praktikal, pelajar boleh pergi keluar lah. Dia tak dalam kelas je. Dia mengajar Orang teori dalam lah, kelas lah. je. Jadi kalau permainan tak ada lah. Dia ajar teori lah. Kalau macam yang suka Ada teori dia, lah. cara nak sepak bola ke. Tapi sekarang memang dah tak ada dah. Dia sebab tak dibenarkan, jadi dia awalkan dia punya jadual waktu tu, hari Rabu tu. Kokom tak dibenarkan. Itulah macam tak tahulah sekolah yang tak nak buat ataupun arahan daripada JPN ke tu saya tak pasti. Ustaz, saya jawab lah yang pasal kokem tu. Sebenarnya sekarang ni kita masih lagi tahun 2021 kan, kalau ikut takwim kan. Lepas tu untuk tahun 2021 ni takwim untuk kokem kalau ikutkan setiap tahun dia ada 12 kali pertemuan. Tapi dia takkan sampai hujung tahun lah, dia akan macam bulan 8 macam tu lah. Tapi untuk yang tahun ni kena lengkapkan sekurang-kurangnya dalam 5 pertemuan lah. Jadi semua pertemuan tu sudah habis pada hujung tahun lepas. Maksudnya untuk awal tahun dah tak ada dah pertemuan untuk kokem. Kalau ikut takwim lah, macam tu lah takwim yang KPM bagi. Tapi hujung tahun ni SEM 3 ni memang tak adalah kokom. Nantilah yang selepas cuti tu. Jadi untuk itu, untuk kokom ni paling kalau tidak 10 pun, kurang-kurangnya ada 2 pelaksanaan co-curriculum yang boleh dilihat oleh guru pensyarah penyelia. Nanti bincang dengan pensyarah penyelia macam mana. Tapi kena ada kurang-kurangnya 2 RPH, 2 laporan,
dan juga yang berkaitan dengan Kokom lah. Sebab saya tahu banyak masalah daripada 2019 lagi. Memang masalah Kokom ni ada masalah sikit. Tapi kita nak juga ada benda tu. Sebab benda ni adalah salah satu daripada kaitan dengan praktikal. Jadi kena buat. Tak 10 pun tak apalah. Paling maksimal pun ada 5 ataupun minimalnya 2. Satu untuk dibagi markah, yang satu lagi ialah untuk PR1 sebagai bimbingan dalam co-curriculum. Ada co-curriculum, jadi okey lah sebagai advance pada dia lah, dia kena ikut lah kan, dan jadikan co-curriculum tu sebagai praktikal. Misalnya ada setengah sekolah tu mula daripada tahun depan nanti lepas cuti aja bulan 3 nanti tu dia ada co-curriculum dah ada kan, ada setiap minggu hari Rabu contoh, jadi dia follow. Sebab itu adalah salah satu daripada advance lah. Jadi kalau sekolah tak ada juga, dia diam aja, langsung tak ada benda pun, mesti dia kena create 2 kali. Kena cari, kena tetapkan satu Kokom yang dia nak ambil. Contohnya dia ambil permainan saja dan dia cari budak tahun berapa yang dia akan laksanakan Kokom. Tak kira lah berapa orang budak, 10 ke 11 orang ke. Jadi dia buat pengajaran co-curriculum Kokom tu permainan 2 kali. Lepas tu tak apalah. Kalau sekolah ada, ikut. Kalau sekolah memang tak ada, kita tak boleh nak lawan dia. Kalau guru besar kata tak ada. Jadi kita buat juga create untuk memenuhi pelaksanaan co-curriculum 10%. Kalau tak ada langsung, tak boleh bagi markah. Boleh faham kan? Faham, Ustaz. Jadi kena create macam-macam mana sekalipun, kena bincang dengan guru pembimbing. Guru besar kata tak ada co-curriculum, kita tak buat. Nanti tahun buka SEM 1 nanti 2022-2023 co-curriculum tidak dibenarkan kan. Tetapi kita masalah kalau tak dibenarkan, kita kena cari juga satu alternatif bagaimana cara kita nak melaksanakan co-curriculum tanpa melanggar peraturan ataupun melanggar arahan dan sebagainya. Bincang dengan guru pembimbing sebab apa? Sebab markah co-curriculum 10%. Jadi saya syorkan kalau tak dapat 10 pun, tak dapat 5 pun, cukup 2 dan create lah mana-mana masa dalam masa 10 minggu tu, mana-mana yang sesuai untuk laksanakan pengajaran dan pembelajaran co-curriculum. Pilih satu aja yang mudah kan, yang tidak banyak sangat yang tidak menyusahkan kita lah kan. Buat online pun budak boleh faham apa yang kita nak cakap pasal teori contoh kan. Ataupun ambil uniform, uniform pengakap ini pengakap gini secara teori kan. Jadi budak boleh faham walaupun sedikit kita bagi pelajar jelas. Oh ini pengakap rupanya kan. Boleh kan? Jelas? Jelas tak? Tak ada masalah. Okey, sekarang saya nak beralih kepada RPH co-curriculum. Saya nak tayangkan jugalah apa yang perlu sebab di dalam co-curriculum ni ada dalam borang skema pemarkahan memang dia sama aja penilaian co-curriculum dengan penilaian co-curriculum dengan RPH akademik biasa. Dia punya item dia pun sama. Okey, saya ada nak ubah sikit muka depan RPH ni sebelum saya tunjuk yang RPH nya macam mana. Saya tunjuk dulu lah.
Sekejap eh. Alah, tak jumpa. Boleh. Sekejap, tak jumpa kali. Okey, yang RPSD saya akan bagi contoh ni. Saya akan bagi contoh. Lepas tu boleh tengoklah macam mana nak buat. Boleh nampak kan ni? Boleh Ustaz. Boleh kan? Okey, yang ini semua rancangan pengajaran harian untuk Kokom. Yang ini detail lah ni. Yang betul-betul detail. Lepas tu muka hadapan ni ada saya adjust sikit. Yang saya adjust dengan sesuai dengan terkini. Sebab dalam borang penilaian dia tu ada kemahiran insaniah, ada pedagogi masa kini. Jadi saya adjust sikit. Boleh nampak jelas Dan ini dia punya langkah masa isi pelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini contoh co-curriculum sukan dan permainan. 2.30 hingga 3.30 petang, 1 jam. Bola sepak, tajuk dia hantaran leret. Kan? Lepas tu ada pengetahuan sedia ada. Ini contoh pengetahuan sedia ada. Okey, objektif pembelajaran ni dia bagi 3. 1, psikomotor. Yang kedua, kognitif. Dan yang ketiga, efektif. Okey, yang objektif psikomotor ni ialah yang berkaitan dengan fizikal. Iaitu membuat hantaran leret tepat. Itu dia panggil psikomotor. Kan dalam Bloom pun kita dah belajar kan. Ada psikomotor, ada kognitif, ada efektif tu. Jadi psikomotor ni ialah secara fizikal membuat hantaran leret tepat ke sasaran dengan menggunakan teknik dan gaya yang betul. Dari segi kognitifnya, semua ni boleh nilai ni. Kan? Menerangkan teknik hantaran leret dengan cara yang betul dan jelas. Dia boleh terangkan bagaimana apabila kita dah buat dah terangkan bagaimana dan dah ada tunjuk cara contohnya dalam aktiviti nanti. Jadi pelajar boleh terangkan bagaimana kita nak nilai balik dia, contoh nak buat penilaian. Dia faham atau tidak faham. Sebab tu kognitifnya menerangkan teknik hantaran. Kita dah ajar tadi, jadi kita ulang balik. Tanya dia orang, boleh tak terangkan bagaimana teknik hantaran. Jadi di akhir pembelajaran tu kita nak tahu
pelajar boleh menerangkan teknik hantaran lerek dengan cara yang betul dan jelas. Satu. Yang kedua, kita nak pastikan pelajar dapat membuat hantaran lerek tepat. Dua objektif. Dan yang ketiganya, meningkatkan keyakinan diri melalui aktiviti yang dijalankan. Bagaimana nak nilai efektif tu? Nak tahu tingkat tak tingkat, kita tengok secara pemerhatian. Bagaimana pelajar tu daripada awal tadi yang dia mula-mula bersama dengan kita, ketika aktiviti kita boleh tengok ada tingkat keyakinan dari segi aspek hantaran lerek yang dia orang buat. Jadi kita boleh nilai ketiga-tiga ni. Lepas tu nilai bahan mengajar, dan ini dia punya huraian dia secara huraian panjang lah kan. Itu persediaan, apa isi pelajarannya, aktivitinya apa dia, dan semua benda-benda ni anda boleh rujuk di dalam buku panduan permainan. Sebab ada dah di pasaran ke di sekolah ke yang kadang-kadang JPM bagi tentang panduan permainan dan juga bagaimana cara pelaksanaan permainan-permainan yang ada dalam kurikulum. Dia lebih kurang dengan PJ lah kan. Siapa yang mengajar PJ, dia akan tahu dengan lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan Kokom ni. Boleh rujuk buku panduan kurikulum dan juga buku panduan permainan. Dia ada buku kecil. Dia kalau bola sepak, dia ada satu buku kecil. Di sana dia akan terangkan bagaimana cara nak mengajar dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil berdasarkan daripada buku panduan tersebut untuk kita createkan menjadi RPH kurikulum untuk kita laksanakan dalam semasa praktikal. Ini aktiviti. Dalam ni dalam perancangan ni kita dah buat kan. Nanti pelaksanaan pun kita akan buat begini juga kan. Ada kon yang ini budak dan sebagainya sampailah habis kemuncak dia macam mana, sampailah habis penutup 15 minit apa yang dibuat kan. Ini aja. Sebab Kokom ni RPH dia tidaklah beban sangat nak buat seperti yang akademik punya. Akademik hari-hari nak kena buat kan. Yang ini tadi saya cakap paling tidak pun 2 ataupun 5, maksimal 5 ataupun paling minimalnya 2. Sebab nak bagi markah 10%. Ini untuk kurikulum pelaksanaan. Contoh, dalam ni saya akan bagi kepada semua pelajar, kepada semua ni, dan nanti saya akan bagi dengan KO. KO akan masukkan dalam grup dan saya minta tengok benda ni. Kalau tak faham, selepas ni tak faham apa yang ditengok, tak faham, saya nak hurai panjang, saya rasa ambil masa terlampau panjang, pukul 2 tak siap kan? Jadi tak faham, WhatsApp saya tanya ataupun bincang dalam grup supaya boleh faham kan? Apa yang dinyatakan ditulis kan? Ini unit uniform, ada semua lengkap kan? Dan juga mesti kena ada refleksi kan? Refleksi pun kena tulis dalam pengajaran Kokom. Boleh kan? Boleh Ustaz. Ustaz ada yang tanya boleh, Ustaz. Reda, Buat dalam buku RPH ke ataupun asing? Buat type lah. Bagi saya ni yang Kokom ni type je, tak payah tulis Jawi, tak payah tulis bahasa lain, tulis Rumi aja, type pun boleh. Lepas tu laksanakan. Tu je. Tak payah tulis dalam buku rekod tu lah. Buat tulis asing. Buat asing, simpan dalam portfolio. Jelas? Jelas Ustaz. Okey. Ini yang ni saya kasih senang je, kasih. Okey, apa yang saya cakap saya ubah tadi tu. Saya ubah ni sikit je, saya akan pas jugalah lepas ni. Apa yang saya ubah yang pendahuluan tadi tu, saya kasih tambah sikit. Sebab nak sesuaikan dengan borang penilaian.
Ni kan nak saya tunjuk ni. Ni nampak ni yang mula-mula, yang awal-awal tadi tu, mata pelajaran, tarikh, masa, tajuk, kelas, bilangan murid, pengetahuan sedia, objektif pengajaran dan pembelajaran. Ambil yang ini yang saya bagi ni, yang terkini, yang awal-awal di atas tadi tu. Yang di bawah tu tak apa, kekalkan. Ikut macam tu. Nilai murni EMK kan. Ada dah dapat ke semua EMK, elemen merentas kurikulum ni, buku-buku panduan EMK. Selain daripada dilihat EMK tu dalam DSKP yang dia nampak kan. Dalam DSKP tu, kalau kita baca di awal-awal tu, dia ada tulis elemen merentas kurikulum, dia ada 13 EMK. Dan setiap EMK tu dia ada buku panduan. Saya rasa ada banyak sudah saya bagi. Kalau SR2 dengan 3 memang ada dah tu yang buku-buku yang berkaitan dengan EMK modul, buku panduan. SR1 adalah contohnya elemen keusahawanan, dia ada buku panduan. Tak ada Ustaz. Kalau tak ada nanti saya akan post satu, sebab dia punya tu panjang. Jadi saya bagi dengan KO lah, siapa semua, nanti KO akan masukkan dalam grup. Jangan manu saja, kena baca. Nanti Ubi masa saya masukkan semua, tapi Anton tak baca. Okey, elemen contohnya EMK ni, contoh yang saya buat ni, contoh elemen keusahawanan, daya tahan. EK mana? Elemen keusahawanan mana satu? 1.11. 1.11 ni sesuai untuk mengajar bola ni. Daya ketahanan. Bagaimana kita nak serap? Kita kena cakap pada kita, bola ni kena ada daya tahan. Tak boleh apabila kita dipilih main bola, kita tidak boleh kena tahan. Kena ada kuat daya tahan, terutama sekali takut orang rasuah kita, contohnya. Kan? Daya ketabahan yang tinggi. Dalam elemen keusahawanan EK 1.13. Kan? Daya ketabahan tinggi, tabah untuk kita main bola ni, untuk supaya kita berdaya. Dan ada satu lagi kita boleh masukkan situ elemen bukan, itu patriotisme tu masuk dalam 6C. Okey. Lepas tu boleh EMK nanti saya akan masukkan buku panduan kreativiti dan sebagainya tu, tengok bagaimana apa yang dimaksudkan dengan kreativiti dan inovasi. Apa yang dimaksudkan dengan lestari kan, EMK tu. Elemen yang merentas kurikulum. Okey, yang ke-8, pedagogi masa kini. Pedagogi masa kini ni banyak, bukan 6C saja. Kan? Nanti sekejap lagi saya tayangkan ada berkenaan dengan 6C dengan pedagogi masa kini. Lepas tu kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah, saya rasa macam saya dah ada bagi buku modul kemahiran insaniah. Kan? Jadi dalam kemahiran insaniah tu dia ada 7-8 kemahiran insaniah. Jadi kita pilih mana yang sesuai dengan tajuk yang kita nak ajar. Jadi saya buat contoh sini kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial. Kemahiran sosial ni dalam tu dia ada tab-tab dia tu, kemahiran berpasukan dan sebagainya. Kita kena detailkan sikit di sini. Kemahiran insaniah yang kita nak terapkan kepada pelajar. Jadi kalau dalam RPH tu tak ada ditulis benda ni, macam mana pensyarah nak nilai? Kan, dari segi aspek perancangan. Dan dia akan tengok dari segi aspek pelaksanaan nanti, ada tak diaplikasikan kemahiran sosial dan kemahiran komunikasi. Kalau dia tulis sini ada dua ni. Itu sebab tu kena tulis. Jadi kalau tak ada tulis apa-apa, macam mana pensyarah nak bagi markah? Walaupun benda tu 10% pelajaran, tapi markah tu markah 100%. Jadi dia nak bagi markah berapa dalam bahagian misalnya. Jadi rugilah. Sebab tu saya ubah balik supaya memang benda tu lebih kurang dengan RPH yang kita mengajar juga. Cuma saya tak masukkan kriteria kejayaan. Hukum tak payahlah kan. Tapi kalau yang RPH untuk subjek mata pelajaran,
saya rasa akan ditambah sedikit tentang kriteria kejayaan kerana kita ikut SKPMG 2 dan juga TS25 dia memerlukan kepada kriteria kejayaan. Dan sekolah pun telah dilaksanakan kena kasih masuk kriteria kejayaan dan kena bincang dengan pelajar. Apakah kejayaan yang perlu kita capai untuk subjek hari ini, kan, tajuk hari ini. Nanti Ustazah Hamidah akan cakap macam mana dia nak tambah ke, dia tak mau tambah ke, ataupun apa-apa nanti RPH Ustazah Hamidah akan terangkan. Saya hanya RPH Kokom saja. RPH Kokom ikut apa yang saya buat, ikut apa yang saya bagi ni. Lepas tu penilaian PDP. Penilaian kita masa kita melaksanakan Kokom tu, kita boleh gunakan penilaian formatif. Banyak dia punya indikator elemen yang boleh kita gunakan. Contohnya pemerhatian. Kita perhati dari segi aspek masa aktiviti tu, kita boleh buat pemerhatian menggunakan borang secara semak contohnya. Ataupun kita buat secara lisan. Okey, bila budak buat kita tanya, okey, kamu buat apa tadi? Jadi budak boleh jawab. Itu pun boleh kita buat penilaian secara formatif. Ataupun dalam kita mengajar teori, kita boleh bagi penilaian secara penulisan. Dan benda-benda tu, bukti-bukti yang kita buat tu kena simpan. Sebab benda tu akan ditanya balik. Mana bukti yang kita buat? Ini. Jadi barulah boleh dibagi markah. Dan yang terakhir itu ialah bahan mantu mengajar yang perlu dalam, contohnya dalam permainan bola sepak ni, whistle berapa, kon berapa, bola sepak ada berapa. Kan? Kalau tak ada 12 pun ada satu pun nak buat macam mana? Kalau satu tu dia ada di sekolah, buatlah satu. Kan? Okey, ini pendahuluan yang saya kata ubah tadi tu, kena ubah. Ini buat yang di muka atasnya buat begini, dan yang di bawah tu kekalkan macam yang saya tunjuk tadi. Nanti saya akan send, tengok, study balik, renung baik-baik macam mana cara nak buat. Kan? Okey, seterusnya yang seterusnya saya nak tunjuk yang sekejap. Okey, secara ringkas sajalah saya nak tunjuk yang ini. Konsep yang 6C tadi yang dicatat. Okey, konsep 6C, C itu C yang pertama dah tahu dah, critical thinking. C yang kedua ialah creative thinking. Yang ketiga kolaborasi. Yang keempat kolaborasi. Lepas kolaborasi, komunikasi, dan yang seterusnya ialah karakter, perwatakan. Cukup ke 6 tu. Satu, dan seterusnya akhir sekali ialah country, iaitu kenegaraan. Ini yang dipanggil 6C, kompetensi 6C dipanggil. Dan selain daripada 6C, amalan pedagogi masa kini juga ialah pembelajaran terarah pendiri. Bacalah nota tu yang ada. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry, penemuan, pembelajaran penerokaan, pembelajaran kontekstual terarah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan otak, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Ini amalan-amalan pedagogi
yang perlu antum masukkan dalam proses PDP, sama ada subjek mata pelajaran yang diajar ataupun co-curriculum. Jadi ambil salah satu daripada yang 9 yang disebut ni, tapi 6C ni ada 6, pilih satu mana yang sesuai kompetensi 6C ni. Dan juga selain daripada 6C, boleh juga dipilih dari segi aspek kooperatif, inquiry, kontekstual, projek, kan? Pilih satu aja. Ini aktiviti-aktiviti yang dalam abad ke-21 yang boleh kita masukkan tadi, amalan pedagogi masa kini. Dan banyaklah fun and pick, lepas tu gallery walk, hot seat, role play. Banyak tu, ada 100 aktiviti. Jadi kita masukkan di bawah ni yang besar ni, contohnya pembelajaran terarah sendiri. Apakah aktiviti yang boleh kita masukkan dalam ni guna untuk nak membuat pembelajaran, untuk melaksanakan pembelajaran terarah sendiri, untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif, kan? Kooperatif sudah sama, kan? Apa aktiviti? Aksik ke? Itu yang penting. Petua writing, match mind, kan? Inside outside circle. Inilah lagi ni. Team pressure, round table, hot seat tadi yang saya sebut tadi tu. Sekian, terima kasih. Saya rasa saya nak berhenti tu. Ada apa-apa nak tanya? Ustaz, yang Ustaz kata nak share contoh RPP tu, ada Ustaz? Oh, RPP. RPP nak share juga? Cuma ikut Ustaz lah. Kena share contoh. Sekejap. Sekejap, ini contoh yang paling pendek. Budak PISMP, saya bagi contoh. Ni pun tak berapa bagus sangat. Tapi tak apalah contoh. Saya akan masukkan juga contoh-contoh ni bagi dengan KO, dan KO akan masukkan dalam grup lah. Okey, ini salah satu contoh. Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ini slide satu, refleksi pertengahan praktikum. Ini nama dia. Lepas tu isi kandungan. Yang ketiga, maklumat umum sekolah. Dia buat. Lepas tu ini dia punya lasaran ataupun peta sekolah, gambar sekolah dia, pengetahuan sedia ada yang dia laksanakan, ilmu perguruan yang telah dipelajari dari TG. Ini strategi, dia guna strategi berpusatkan guru, dia buat dalam pengajaran tata bahasa dan seni bahasa. Lepas tu berpusatkan murid, kemahiran membaca. Lepas tu berpusatkan bahan, hands on, bahan lah, bagi bahan. Lepas tu ini dia catat hasil hands on. Pada hari Selasa dia buat 13 Julai 2021. Ini dia tunjuk gambar-gambar budak yang buat ni. Dia buat secara online je ni. Lepas tu pengetahuan sedia ada, ilmu perguruan yang dipelajari dari TG. Tentu CAK 21 classroom screen. Jadi memudahkan PDPC atas talian. Peta pemikiran writing, kemahiran menulis, kan? Suruh budak buat writing menggunakan peta writing. Kalau ada apa-apa latihan dia buat, dia suruh budak buat menggunakan writing, kan? Kemahiran menulis. Pick and friend dia buat. Wheel of name. Pula dia punya pusing. Lepas tu ini interaktif yang PAK 21 dia buat. Mari berpantun. Dia ada video lagi sebenarnya. Ini dia has on dia untuk pembentangan dia.
Dia tulis sikit je tapi huraian dia tu 15 minit tu dia hurai jelas dalam video. Sebab ini tidak bersemuka kan. Ini edit ejaan, peta writing, peta bulatan, dia buat betul tak betul. Hasil kerja budak yang buat. Bukti dia guna peta writing, suruh budak jawab menggunakan peta writing. Inilah bukti dia. Ini yang peta yang wheel tadi tu pusing tu. Click to sting. Dia buat interaktif, aktif. Yang dia buat interaktif dengan pelajar untuk penilaian. Dia ambil yang PAK 21. Ini lagi pengetahuan siada, ilmu perguruan model kawalan estetik, sistem ganjaran dan hukuman, kelas dojo, mata ganjaran, kehadiran, respon, sikap, hasil kerja. Ini dia bukti lah dia buat, nanti dia ada dalam video. Ini teori pengetahuan yang ada, teori behaviorisme, peneguhan positif contohnya. Dia nak bagi peneguhan dalam kelas, dia guna. Teori kecerdasan pelbagai tahap kecerdasan, visual, audio, kinestetik. Ini pengetahuan baru, kemahiran baru yang dipelajari semasa praktikum, kawalan kelas, peraturan kelas, tahap penguasaan murid, pengajaran kemahiran membaca, komunikasi, warga sekolah. Ini peraturan kelas. Yang dalam kelas tu perlu dia buat yang benda baru lah, dia buat kemahiran baru, dia buat undang-undang dalam kelas. Ini masuk online. Masuk online hari tu. Kalau yang bersemuka boleh juga. Apa yang nak dia buat dalam kelas yang berkenaan dengan benda baru yang sebelum ni kita tak pernah buat. Tapi apabila kita lepas belajar di IPG, apa dapat yang kita dapat ilmu tu, kita kasih create satu benda baru kan. Ini ilmu binaan inovasi, jadual penyiasat dia buat, mengecam jenis ayat, mengenal pasti kata hubung dalam ayat, tempoh singkat. Ini dia create sendiri lah. Dia panggil bahan yang dia buat ni jadual penyiasat, live worksheet kan. Ini dia anugerah penyiasat terhebat, ganjaran ECJ, anugerah penyiasat. Ini untuk kelas BM kan ni. Komen dan reaksi. Komen dan reaksi menjalinkan hubungan yang positif dengan warga sekolah. Lebih kreatif dan inovatif. Ini komen dia lah ni. Isu pengantaran kerja rumah. Ini masa PDP ni. Apa tu PDPR. Ini isu penghantaran kerja rumah, beri semangat pada murid. Komen lah ni, komen dia. Memudahkan urusan guru. Sekian, terima kasih. Pendek ya, 15 minit. 15 minit je. Boleh kan? Nanti saya hantar 2-3 jenis lah, 2-3 slide, 2-3 bahan untuk sebagai panduan pada antum. Okey saya akan bagi dengan KO. Nanti KO cuba apa, bagi ingatlah dengan saya, takut saya lupa. Slide dia pun share juga kan, yang awal-awal tadi. Apa dah? Yang slide, yang Ustaz bentang slide tadi kan. Yang RPP dengan pokok tu. Nak tengok balik. Nak juga mau tengok balik. Yang slide tadi. Awal tadi. InsyaAllah nanti saya bagi masukkan pada KO semua. Nanti KO akan masukkan dalam grup SR1, SR2, SR3 Okey? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita berhenti? Saya nak tanya, yang RPP ni nanti kita bentang di IPG kan Ustaz? Ya, bentang di IPG. Jadi memang 2 hari tu kita kena pergi IPG lah. 2 hari tu mesti berada. Tengok pada orang lah. Kalau seorang pensyarah tu 4 orang je, sehari pun habis. Kan? Tapi dia bagi masa 2 hari. Selepas pada 2 hari tu tak bagi masa dah. Begitulah kalau yang dulu-dulu awal-awal tu.
Itu kalau ada masalah tadi tu, yang ada masalah yang ada mengandung ke minggu kelima tu dia bersalin. Kan? Jadi macam mana nak RPP Ustaz? Saya dah bersalin. Itu pun masalah tu tak apalah, ada masalah yang tidak dapat dielakkan, kan? Kita akan bermuzakarah ataupun kita akan berbincang, saya dengan penyelia-penyelia lain ataupun dengan Japim akan berbincang bagaimana kalau nak mengatasi. Salah satu daripada alternatif yang saya cadangkan hari itu, misalnya kalau ada 4 orang yang mengandung bersalin 4 orang ni, minggu kelima buat RPS dia tak dapat, kita akan ambil 4 orang ni untuk buat hari lain sebelum habis praktikum. Kalau dulu-dulu biasanya kalau yang bermasalah mengandung ini, saya awal lagi kita Japim juga cek siapa yang ambil, senang sebab benda ni akan masalah kehadiran lah, kan? Nak kena deal betul-betul dengan guru besar supaya dia bagi kerjasama untuk bagi kehadiran tu 100%. Contohnya dia akan juga berinteraksi daripada rumah dan sebagainya. Ustaz, kalau pembentangan secara atas talian tak boleh ke Ustaz? Atas talian setakat ni dia suruh bersemuka. Dia tak bagi cadangan untuk atas talian. Tapi tak apalah kalau dia mengandung, mungkin dia masa minggu bulan, contohnya dia paling bulan 4 tu. Jadi seminggu tu dia okey dah, dia boleh nak bentang secara talian pun, kita cuba bincang macam mana. Belum lagi dibincang secara serius ni kalau masalah-masalah salin dan sebagainya. Saya dah maklumkan dengan Ustaz Hamidah supaya benda-benda ni dengan KJ, Ustaz Tengku pun kami sentuh juga sikit-sikit lah. Sebab ini melibatkan unit co-curriculum. Dan juga kena bincang pencara penyelia, kena bincang dengan sekolah. Kan markah kehadiran praktikum tu 100%. Kalau salin mana dia pergi sekolah? Itu nak akan dibincang tu. Nanti timbulkan balik masa besok masa Ustazah Hamidah besok, yang lelaki tak boleh timbul lah sebab dia tak salin. Yang paling pun dia cuci stream salin je. Kalau yang salin ni, kalau yang DG tu dia dapat 3 bulan, kan? Jadi tanya balik yang masa Ustazah Hamidah besok. Macam mana? Ustaz, ya. Tarikh ke IPG tu ditetapkan IPG ke atau pensyarah penilai tu Ustaz? Sebelum ni dia ditetapkan oleh IPG. Unit praktikum yang ditetapkan. Jadi masa saya bincang dengan unit praktikum tu, kebetulan yang 28 minggu kelima tu pelajar dalam cuti SEM, cuti pertengahan SEM, lepas tu kosong, jadi ngam. Boleh panggil yang PDPP masuk untuk mula kelas, untuk pembentangan. Tapi kalau ada berlaku, manalah tahu kok ada apa-apa nanti akan dibagi tahu dari masa ke semasa lah. Okey, ada lagi? Agak nak makan ni. Satu. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu setakat ni, dan ada apa-apa permasalahan pasal 2 tadi tu, 2 benda tu, WhatsApp dengan saya lah. Dan apa maklumat yang saya bagi tadi tu, insyaAllah saya akan bagikan dengan KO akan sebarkan kepada ahli. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih kepada semua yang mendengar pada hari ini. Dan malam ni jangan lupa Ustaz Abdullah untuk PR1. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.